Kita bercakap daripada sudut rezeki dalam keluarga. Sudut rezeki dalam keluarga, cara dia ialah sembahyang. Bayangkan hari ini Malaysia dia perkenalkan cogan kata keluarga Malaysia. Maknanya Malaysia ni satu keluarga. Kalau kau nak rezeki Allah sampai pada Malaysia, pastikan anak-anak dalam keluarga Malaysia ni sembahyang. Pastikan. Barulah ayam tu banyak. Ni ayam tak ada, harga mahal, beras tak ada, gula tak ada, tepung susah, mahal minyak masak, mahal apa semua. Ni pasal apa? Pasal apa yang Allah angkat benda-benda ni, keberkatan ni. Orang pakai duk komplain. Dulu kalau duit tak ada, beli sardin tin. Sekarang tak ada duit nak beli sardin tin. Bayangkan. Maknanya keberkatan rezeki seolah-olah Allah dah tarik. Puncanya salah satu ialah solat tak dijaga dalam satu bentuk keluarga negara. Wujudkan balik macam mana cara nak bagi orang semayang penuh balik di masjid, penuh balik semayang di surau berjamaah. Cari jalan. Saya pergi ke Johor, pergi ke Melaka, ada satu masjid menganjurkan siapa yang semayang subuh berjemaah 40 hari tanpa miss akan dapat hadiah basikal. Nak galakkan anak-anak datang semayang subuh. Tiap-tiap hari main semayang, dapat basikal seorang sebiji. Penuh tuan-tuan. Kita takkan nak buat macam tu kot. Untuk pakcik-pakcik yang nak motor main semayang, takkan nak buat macam tu kot. Maka kita kena ingat tentang ayat daripada surah Toha ayat 132 tentang perintah Allah kepada kita menyuruh ahli keluarga kita sembahyang, sabar di dalam mengerjakannya, dan Allah Ta'ala akan memberikan rezeki kepada kita. Wal aqibatu littaqwa, dan balasan yang baik, kesudahan yang baik pada orang yang bertakwa. Baik, kita baca kitab Muhimmah fil Ilmil Hadis. Kita sambung pada muka surat yang ke-23. Demikianlah berbagai-bagai seksanya kerana berbagai-bagai derhakanya. Kita masih lagi bercakap tentang isteri yang derhaka kepada suami dia. Seperti mana yang diceritakan oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah, adalah pada suatu hari masuklah aku ke dalam rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masuklah aku ke dalam rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ada sertaku isteriku Siti Fatimah radhiyallahu anha. Maka tak kala menepuk, yakni mengetuk pintu, maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapakah yang di pintu? Maka menyahut Siti Fatimah, kami dengan suami kami Ali, hamba datang menghadap akan dikau ya Rasulullah. Maka tak kala membuka pintu bagi kami, maka tiba-tiba kami dapati Nabi hal keadaannya menangis sebagai tangisan yang sangat. Baik, dalam cerita ni tuan-tuan, Siti Fatimah ni bila ketuk pintu, Nabi tanya dia, ni siapa ni? Dia kata, ni kami ni Fatimah dengan suami, wahai Rasulullah. Dia panggil Nabi, dia tak panggil pak. Oi pak oi, pak oi, dia tak sebut macam kita. Ayah oi, abah oi, abi oi, daddy oi, papa oi, dia tak sebut. Dia sebut apa? Ya Rasulullah. Isteri Nabi pun panggil ya Rasulullah, anak Nabi pun panggil ya Rasulullah, bapa mertua Nabi pun panggil ya Rasulullah. Abu Bakar tu bapa mertua, Umar Al-Khattab bapa mertua, dia panggil Rasulullah ya Rasulullah. Kalau kita ni dapat menantu ustaz, kita panggil apa? Panggil nama dia. Hang bila sampai Kazim, jarang pak mertua panggil ustaz bila sampai, taubat lahum tak panggil. Dia panggil nama dia. Menantu aku Abu Bakar ni mertua, ada dia panggil Mat. Oh Mat, baik ingat kawan hang panggil Mat. Dia tu Nabi. Maka hang isteri ke, hang pak mertua ke, hang anak ke, panggil Rasulullah ya Rasulullah. La taj'alu du'a ar-rasul ka du'a'i ba'dukum ba'dah.
Jangan kamu panggil Nabi Muhammad macam mana kamu semua memanggil kawan-kawan kamu. Maka sampai kepada kita, jangan duk panggil Nabi Muhammad tu macam kita duk panggil kawan kita. Panggil dia dengan panggilan yang mulia, Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, Nabi, bukan sebut Muhammad. Sebab hari ini dah jadi kecenderungan. Ada ustaz, ada asatizah yang bila ceramah je, Muhammad manusia biasa. Hang ingat Muhammad tu apa? Kawan pasti hang. Kawan tadi kau kemas dulu panggil Muhammad. Sebut dengan perkataan yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tak membenarkan kita memanggil Rasulullah dengan panggilan macam kita panggil kawan-kawan kita. Jangan. Kita di Malaysia, di tuan guru pun kita sebut tuan guru, tok guru. Mai ke Nabi panggil Muhammad, ni kurang hajar ni. Kemudian bila selawat marah pula. Ustaz nak ceramah selang-seli dengan selawat, aku suka dia. Yang marah siapa? Dia kata Abu Bakar pun tak buat, hang tahu mana Abu Bakar tak buat. Apa masalah ya? Sat-sat selawat, aku suka dia. Dia nak selawat, pahala kat dia. Hang bila dia jawab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala Muhammad, kita menjawab Allahumma salli ala Muhammad, berapa banyak pahala dapat? Menjawab salawat tu pahala. Hari ni ada ustaz tak bagi ustaz lain selawat waktu ceramah. Apa kejadian? Daripada duk sebut benda lain, perkataan yang paling mulia, antara yang mulianya ialah selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian maka bila tengok Nabi ni, Nabi Muhammad dalam keadaan menangis, yang dalam keadaan menangis bersangatan. Menangis dalam keadaan bersangatan. Maka tak kataku baginya, penebusku aku, penebusmu aku, engkaulah bapakku dan engkaulah ibuku ya Rasulullah. Apakah yang menyebabkan engkau menangis? Siti Fatimah kata ni, apalah yang menyebabkan Rasulullah menangis ni? Orang yang sayang dekat Nabi ni, di antara yang paling kuat sayang Siti Fatimah, di antara yang paling awal mengikut jejak Rasulullah selepas kematian Rasulullah. Orang yang paling awal meninggal selepas Nabi wafat. Tuan-tuan boleh tengok di muzium di Turki. Pergi ke Turki tengok muzium peninggalan sejarah keluarga Rasulullah. Di antara yang dia pamerkan ialah jubah Siti Fatimah radhiyallahu anha. Besar jubah dia, tebal kain dia, lebar kain dia. Tu kata jubah anak Rasulullah. Orang perempuan hari ni pakai jubah ketat, melekat. Tang mana jubah? Sampai nampak alus penda pun nampak. Dia kata ni lah jubah apa lagu tu? Jangan kita ni sampai jadi macam hak Nabi sebut, ariyatun kasiyatun, berpakaian macam telanjang. Pakaian pakai tapi macam telanjang, kata Rasulullah. Sebab ketatnya. Yang anak Nabi duk pakai jubah nu labuh, lebar, longgar. Sampai sekarang duk ada lagi jubah nu 1400 tahun. Boleh tengok pun tuan. Berbeza dengan zaman sekarang ni, jubah juga tapi jubah balut nangkah. Kemudian kita nak kata isteri saya dah berjubah, saya dah berhijrah. Hijrah apa? Belum sampai lagi tahap tu. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa sesungguhnya telah aku melihat pada malam Mi'raj beberapa perempuan daripada umatku berada dalam keadaan seksa yang amat sangat. Maka sangatlah salah pekerjaan mereka itu, kerana itulah yang menangiskan akan daku daripada sangat seksa mereka itu. Tuan-tuan yang saya hormati, kalau kita tengok di dalam hadis ni, cerita tentang betapa Nabi ni sayang pada orang perempuan. Nabi ambil berat tentang perempuan. Nabi ambil kisah tentang orang perempuan. Menangis Nabi bila cerita tentang orang perempuan. Cuma saya nak sebut pada tuan-tuan,
Sat lagi ada pula ustaz-ustaz kita ni, hak alim-alim ni, dia bila baca hadis-hadis macam ni dia kata tak sahih lah, dhaif jiddan lah, mungkaran lah, macam-macam lah. Pulang kat depa kita baca kitab ni. Okey, hang kata hadis ni dhaif, ulama lain tak kata dhaif. Hang duk pakai tok guru hang je, Albani je, hak lain tengok rujuk pada hak lain pula. Jadi kita ambil inzar saja apa yang kita baca ni. Sebab dalam peristiwa Mi'raj ni tuan-tuan, macam-macam huraian dia, macam-macam cerita ni. Ada yang ditokok, ada yang ditambah, ada yang betul, macam-macam. Ada ditambah lagi, tambah-tambah zaman sekarang pula. Bila datang ceramah Isra' dan Mi'raj, yang ceramah tu bukan bagi faham tentang Isra' Mi'raj, bukan ambil iktibar daripada Isra' dan Mi'raj, dia menimbulkan kekeliruan pada orang yang mendengar pula. Kita dah kata dah Isra' Mi'raj ni sepakat di Malaysia kata 27 Rejab. Bila kita jemput dia main ceramah, dia kata tak bukan 27 Rejab, 10 Ramadan. Tak bukan 10 Ramadan, berapa bulan sebelum Rabiul Awal. Tak benda ni berlaku sebelum daripada Nabi naik diangkat menjadi Rasul. Tak benar. Akhirnya kita keluar pada 10 pintu ni, 10 kepala duk fikir. Cubalah kita ambil kesepakatan yang ada dalam kalangan kita di Malaysia ni, tanah Melayu lama dah, yang kita duk pegang 27 Rejab, dan tak salah pun beriman bahawa, percaya bahawa berlakunya pada 27 Rejab. Tapi yang saya duk perhati tuan-tuan, saya ni penceramah tua, hak datang kemudian ni muda-muda belakang ni, saya hak lama ni yang mengajar masjid tuan-tuan ni 30 tahun ceramah saya. 30 tahun dah bukan di masjid ni, di Malaysia lah. Lama dah tinggal ni saya dengan Datuk Samsuri tu satu zaman lah. Kami ni dah jumpa 10 tahun 20 tahun hak kebelakangan ni, macam-macam benda hak pelik-pelik. Sepatutnya bila kita mari mengajak orang yang main mengaji ni, dia ada kesatuan. Oh, ni dia. Tapi sekarang ni saya nampak bila makin mengaji makin keliru. Kita boleh tolak sana, boleh petikai sini, sebab yang main mengajar tu, satu contoh je saya bagi tadi, tarikh Isra' dan Mi'raj. Kita dah sepakat pakai 27, dia mari pula cerita dia ada 10 pendapat tentang tarikh ni. Habis tu yang mana satu ustaz tak tahu, suka hampa, hanya dia bergaduh pula. Cubalah ajak pada awal 27 kan selamat. Baik, jadi begitu juga dalam kisah yang kita baca ni. Kisah Nabi nampak apa yang Nabi nampak dalam peristiwa Mi'raj. Naik ke langit, bukan Isra' tu, Mi'raj. Naik ke langit tu. Baik.